Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberadaan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, walaupun dalam suasana kita berhadapan dengan COVID-19 dan kita telah dimaklumkan bermula daripada 14 hari bulan PKPB akan dikenakan di 3 kawasan, di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan, di Selangor. Tetapi kita alhamdulillah dekat sini kena berjaga-jaga jugalah. Aktiviti masjid semuanya ditutup di sana. Kita setakat ni alhamdulillah di Melaka ni. Jadi kita kena berhati-hatilah dan kena mengambil langkah-langkah keselamatan seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi pada malam ini saya nak bawa cerita berkaitan dengan kepulangan dan dakwah Nabi Musa alaihissalam seperti mana yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha. Kisah kepulangan dan juga dakwah Nabi Musa alaihissalam ke bumi Mesir berhadapan dengan Firaun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Taha. Dinamakan surah Taha kata tafsir Al-Munir kerana muqaddimah surah ini dimulakan dengan perkataan Taha. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala namakan, para mujtahid menamakan surah ini sebagai surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, dan kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu hai Muhammad menjadi susah, illa tazkiratan liman yakhsha, malaikat memberi peringatan kepada mereka yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, di mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arasy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya lah Allah kerajaan langit dan apa yang ada di atas muka bumi, wa ma bainahuma, dan juga di antara langit dengan bumi, semuanya di bawah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tahtas sara, dan juga apa yang ada di dalamnya semuanya adalah di bawah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat seterusnya Allah menyatakan, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dan jika engkau Muhammad mengeraskan ucapan kamu, sesungguhnya dia mengetahui rahsia apa yang tersembunyi, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang indah.
Kemudian selepas daripada itu tuan-tuan, ayat yang ke-9 barulah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kisah kepulangan Nabi Musa alaihissalam yang amat menarik untuk kita hayati. Jadi inilah kisah Nabi Musa alaihissalam setelah berada 10 tahun di perantauan. Akhirnya dia pun minta izin dengan Nabi Shu'aib alaihissalam di Madian ketika itu untuk pulang bertemu dengan keluarganya dan untuk menyelamatkan Bani Israel daripada kekejaman Firaun. Jadi kata ahli tafsir, surah ini mengemukakan kepada kita episod risalah Nabi Musa alaihissalam yang sangat bermakna untuk kita sama-sama hayati. Yang menariknya di dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan episod demi episod kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Musa secara imbas kembali. Maknanya Allah cerita kembali apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Apakah hikmah tuan-tuan? Apakah rahsia yang boleh kita gali daripada surah ini? Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala ingin tunjukkan kepada kita, terutama bagi mereka yang membaca Al-Quran. Jadi Allah nak nyatakan bahawa Al-Quran ni tuan-tuan bukan sekadar untuk dibaca untuk mendapatkan pahala, ataupun kalau kita masyarakat kita ni baca Quran malam Jumaat, Yasin ke untuk dapat berkat aja. Al-Quran bukan sekadar untuk dapat pahala bagi pembacanya, walaupun kita tahu pahalanya sangat besar. Bukan sekadar untuk mendapat berkat, tetapi hendaklah kita mengambil pengajaran daripada intipati-intipati surah dan ayat di dalam Al-Quran. Sebab itulah kita kena tadabbur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kamu tidak bertadabbur kepada Al-Quran? Yakni memerhati makna-maknanya, bukan tafsir, tadabbur. Tadabbur ni maksudnya kita baca ayat Al-Quran, kita tengok makna dia. Itu maksud tadabbur. Am ala qulubihin akfaluha, ataupun hati kamu sudah terkunci sehingga kita tidak dapat menyelami bacaan Al-Quran. Jadi baca tu pun dah dapat pahala, satu huruf dapat 10 pahala. Kalau kita tadabbur lagi banyak pahala. Nak dapat lagi pahala tuan-tuan, kita menyelaminya dengan tafsir. Jadi tafsir ini memerlukan kepada ilmu yang khusus lah. Untuk tadabbur hanya kita memerlukan kepada bacaan makna. Terjemahan Al-Quran pun dah cukup banyak hari ini tuan-tuan, terjemahan Al-Quran. Jadi Allah nak memaparkan kepada kita kisah-kisah, episod-episod yang berlaku kepada penglipu lara. Bukan sekadar untuk cerita, tapi sebenarnya episod-episod yang berlaku kepada para anbiya sendiri, kepada nabi-nabi yang lain pun tuan-tuan, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala nak nyatakan kepada kita, semuanya dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara teliti. Jadi setiap peristiwa yang berlaku kepada para anbiya menggambarkan tarbiyah yang dilalui oleh para anbiya, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rasmi sebagai seorang rasul. Dan inilah tuan-tuan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kisah Nabi Musa dalam ayat yang ke-9. Ruhnya insya-Allah yang pada malam ini kita akan huraikan daripada ayat tersebut, di mana dalam Al-Quran telah memaparkan kisah kelahiran Nabi Musa. Jadi kisah Nabi Musa ni banyak diceritakan di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-Qasas. Banyak tuan-tuan diceritakan bagaimana kelahiran Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah kezaliman Firaun. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, wa yaqtuluna abna'ahum, Firaun telah membunuh anak-anak Bani Israel. Wa yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, dan telah memperkosa wanita-wanita Bani Israel. Begitu teruknya tuan-tuan yang berlaku kepada Bani Israel. Bani Israel ni adalah disandarkan kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, siapa dia? Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia ada 2 orang anak. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Mula-mula dapat anak Siti Hajar. Dibawanya Siti Hajar tuan-tuan pergi ke
Mekah. Nah, lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dia duduk dekat Palestin. Sebab itulah kubur dia hari ini dia ada dekat Palestin. Saya pernah pergi ke Palestin, ziarah kubur dia. Bersama dengan kubur Nabi Ibrahim, isteri dia Sarah. Nah, lama-kelamaan Sarah pun mengandunglah, dapatlah Nabi Ishak. Kubur Nabi Ishak pun ada dekat sana bersama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub pun ada bersama-sama dekat situ juga kubur dia, tuan-tuan. Jadi keturunan Nabi Yaqub ni telah dibawa di zaman Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Akhirnya berkembang keturunan Bani Israel di Mesir. Sehinggalah pemerintahan Firaun melihat bahawa Bani Israel ini mengancam pemerintahan mereka. Apatah lagi satu mimpi bahawa kerajaannya jatuh. Mengikut ahli nujum bahawa kerajaannya ini dijatuhkan oleh keturunan Bani Israel lah. Itu cerita dia, tuan-tuan. Sebab itulah Allah menyatakan wa yaqtuluna abna'ahum, mereka telah membunuh anak-anak lelaki di kalangan Bani Israel, tidak dibiarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan memperkosa wanita-wanita Bani Israel. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, yang demikian itu merupakan satu bala yang Allah turunkan kepada Bani Israel sebab mereka dah lari daripada ajaran Allah. Jadi ingatlah, tuan-tuan, setiap malapetaka yang berlaku disebabkan sesuatu bangsa lari daripada manhaj hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab itulah, tuan-tuan, mufti negara Mesir hari ini, tuan-tuan, dia kata dalam suasana kita berhadapan dengan Covid hari ini, ada orang yang bercita-cita nak kembali seperti mana biasa, sebab nak bebas, nak pergi ke kedai kopi, nak buat maksiat, nak pergi ke disko. Sepatutnya dalam suasana kita berhadapan dengan Covid seperti ini, kita bercita-cita datang ke masjid lah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang macam tu, tuan-tuan, dia nak bebas supaya dibuka balik pusat-pusat judi dan seumpamanya. Jadi sebab itulah Allah datangkan balik gelombang yang keberapa lah kita, yang ketiga dah ni, tuan-tuan. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, Bani Israel ni Allah hukum mereka kerana mereka lari daripada sistem hidup. Setelah matinya Nabi Yusuf alaihissalam, hidup mereka terkapai-kapai, lari daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka ini hamba, dibunuh, dizalimi oleh Firaun. Dan Allah utuskan Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, yang demikian itu merupakan satu bala yang besar kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 54, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, maka Firaun telah berjaya memperbodohkan Bani Israel dan juga rakyat dia sendiri. Semua rakyat dia, tak kira bangsa Kipti, dia ada dua bangsa. Bangsa Kipti ni adalah bangsa Firaun lah, yang kedua Bani Israel. Jadi Firaun telah berjaya memperbodohkan bangsa mereka, rakyat mereka, fa'ata'uh, dan mereka ini taat kepada Firaun. Innahum kanu qauman fasikin, jadi orang yang berjaya diperbodohkan adalah orang yang fasik, tidak layak dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi akal kepada kita, tuan-tuan, jangan kita memperhambakan diri kepada orang lain. Jadi dalam suasana Nabi Musa tadi, tuan-tuan, dalam suasana Bani Israel itu dibunuh, tidak ada anak yang lahir melainkan semuanya dibunuh. Tiba-tiba, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mak Nabi Musa supaya menghanyutkan Nabi Musa ke dalam sungai Nil. Begitu bimbang sekali mak Nabi Musa ni, tuan-tuan. Tetapi takdir Allah mengatasi segala-galanya, tuan-tuan. Akhirnya Nabi Musa tadi, tuan-tuan, diselamatkan oleh Firaun, bahkan dibesarkan di dalam istana Firaun, bahkan disusukan oleh mak dia di dalam istana Firaun. Maka mak dia sangat gembira, tuan-tuan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, maka kami telah mewahyukan mak Nabi Musa untuk menyusukan Musa dan menjaga Nabi Musa di dalam istana Firaun. Begitulah perancangan daripada Allah. Inilah episod-episod yang berlaku kepada sejarah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ni, tuan-tuan, terlibat dengan satu konflik pergaduhan kaum di antara kaumnya Bani Israel dengan kaum Kipti, tuan-tuan. Maka Nabi Musa alaihissalam pun terpaksa meninggalkan Mesir, bumi tanah airnya, mengembara ke satu tempat yang asing, yang jauh daripada buminya. Itulah dia satu kota namanya kota Madian.
Jadi cintakan kepada bangsa ini, kata Said Qutb, tuan-tuan, adalah satu sifat naluri semula jadi manusia. Siapa yang tak cinta kepada bangsa sendiri, yang mengutuk bangsa dia sendiri sebagai pemalah, ala bangsanya sebagai teruk ni, tuan-tuan, ini orang yang seperti ini, tuan-tuan, mereka yang tidak ada hati perut. Patutnya, tuan-tuan, walaupun kita tahu bangsa kita ni banyak kelemahan bangsa kita, orang Melayu kita ni disebabkan penjajahan. Tuan-tuan, bangsa kita terkenal sebagai bangsa penakluk. Bangsa kita, bangsa Melayu kita terkenal sebagai bangsa, tuan-tuan, pedagang. Ekonomi di Asia Tenggara dahulu dikuasai oleh bangsa Melayu kita, tuan-tuan. Ketika mana Portugis datang, tuan-tuan, mereka terkejut tengok dia punya kapal, dia panggil jom. Kapal Melayu kita ni dia panggil jom, tuan-tuan, sangat besar, bahkan kapal hantuah, tuan-tuan, mengatasi berpuluh-puluh kali ganda berbanding dengan kapal perang Portugis. Ini menunjukkan kehebatan orang Melayu kita dahulu di dalam ilmu pelayaran, ilmu pembinaan kapal, tuan-tuan. Tiba-tiba ada bangsa kita sendiri yang mengutuk bangsa kita, pemalah ada apa semua sekali. Sepatutnya kita bangkitkan semangat orang Melayu kita untuk bangkit dengan Islam ini, tuan-tuan. Jadi Nabi Musa ni tindakan dia mempertahankan bangsa dia yang dizalimi, itu bukan resis. Seperti mana kita hari ini, bangsa Melayu kita, penduduk asal negara ini mempertahankan survivor bangsa kita, tuan-tuan, hari ini di bumi sendiri, bukannya resis, tuan-tuan. Lihatlah sejarah bagaimana Nabi Musa mempertahankan bangsanya yang ditindas, yang dizalimi, tuan-tuan. Nabi Musa adalah seorang manusia yang tidak sukakan kepada kezaliman dan tidak sukakan kepada kekejaman, maka dia terpaksa mempertahankan bangsanya yang dizalimi. Siapa yang suka kepada pembalahan? Tak ada suka kepada pembalahan konflik. Bila berlakunya pembalahan konflik, tuan-tuan, akan menghuru-harakan negara. Apatah lagi, tuan-tuan, bagi orang yang mempunyai di dalam jiwanya sifat perhambaan kepada Allah. Siapakah yang sukakan kepada penindasan, tuan-tuan? Tidak ada orang yang suka kepada penindasan. Lebih-lebih lagi bagi manusia yang menjunjung tinggi keadilan, ketulusan, seperti mana Nabi Musa AS yang ketika itu berhadapan dengan siri-siri pembunuhan dan penyiksaan kepada bangsa dia. Sebab itulah, tuan-tuan, dia mempertahankan dirinya, mempertahankan bangsanya yang dizalimi ketika itu. Maka dengan tindakan beliau inilah menyebabkan beliau terpaksa keluar daripada tanah air dia, tuan-tuan. Jadi dalam kitab tafsir menyebut bahawa baginda merasakan awan yang awan akan terus menerus mendung dan membawa hujan. Dan apabila terpaksa keluar daripada tanah airnya sehelai sepinggan, sehingga mak ayah dia sendiri pun tak sempat, mak dia, kakak dia, abang, adik dia, Harum pun tak sempat, tuan-tuan, nak jumpa, tuan-tuan. Rupanya ada sinar mentari bersinar di sebalik mendungnya awan. Siapa yang menyangka ada pelangi yang indah selepas turunnya hujan. Jadi Allah sediakan penawar yang sangat hebat kepada Nabi Musa AS di satu tempat yang baru, namanya Madian. Madian ini, tuan-tuan, adalah satu tempat di antara Teluk Aqabah. Teluk Aqabah ni hari ini dikuasai oleh Israel lah, Palestin. Sepadan dia adalah negara Arab Saudi. Antara Teluk Aqabah tu, tuan-tuan, dengan Palestin, di tengah-tengahnya, dekat dengan Teluk Aqabah, sedikit ke bawah itu, nama satu tempat namanya Madian. Jadi kaum Madian ini, bangsa Madian ini, tuan-tuan, dipimpin dakwahnya oleh seorang nabi bernama Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi begitulah perancangan Allah yang sangat hebat, tuan-tuan. Nabi Musa bukan sekadar mendapat jodoh daripada salah seorang daripada puteri Nabi, iaitu Nabi Syuaib, tuan-tuan, bahkan mendapat bimbingan dan tarbiyah secara direct, secara langsung, tuan-tuan, daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Dan Nabi Syuaib melihat bahawa Nabi Musa mempunyai potensi yang sangat hebat. Kemungkinan dia adalah seorang rasul satu hari nanti. Itu pada dia punya sangkaan Nabi Syuaib. Seperti mana Nabi Yaqub alaihissalam melihat, tuan-tuan, potensi yang ada pada anaknya Yusuf, begitulah potensi yang yang dilihat oleh Nabi Syuaib kepada menantu dia, yakni Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, kamu duduklah dekat sini, insya-Allah kamu akan aman. Apabila Nabi Musa alaihissalam menceritakan keadaan beliau terpaksa lari daripada negara Mesir. Zaman dahulu, tuan-tuan, berjalan kaki je, bukan ada kenderaan.
Saya daripada Kairah nak pergi ke Semenanjung Sinai tu tuan-tuan. Saya ingat lagi tuan-tuan, bertolak pukul 12 tengah hari tuan-tuan, dekat dengan maghrib baru sampai. Dah lepas daripada maghrib sembahyang jamak dekat sana, lepas tu panjat bukit. Bukit Secondary tu, Bukit Tur Sina, tempat Nabi Musa. Ini kita nak cerita ni, kisah Nabi Musa mendapat wahyu dekat situ tu. Saya panjat bukit tersebut, dekat dengan subuh baru sampai atas bukit tu. Tak boleh panjat siang hari, panas. Bukit yang tidak ada pokok-pokok tuan-tuan. Itu pun pergi itu dekat dengan musim nak masuk musim panas. Musim sejuk langsung tak boleh pergi ya. Musim dekat musim bunga lah, maknanya masih lagi sejuk. Jadi bayangkan 10 tahun tuan-tuan, 10 tahun Nabi Musa alaihissalam ditarbiah, dididik, duduk di bawah madrasah Nabi Shu'aib, yakni di Madian. Jadi kita tengok balik dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Musa dididik dan ditarbiah oleh rajulun salih. Kata ahli tafsir rajulun salih tadi mungkin Nabi Khidir, wallahu a'lam tuan-tuan. Tetapi cuba tengok bagaimana Allah telah mendidik Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah Nabi Musa bersama dengan Khidir diceritakan dalam surah Kahfi itu sebelum dia terlibat dengan konflik, sebelum daripada dia lari ke negara Madian. Tetapi dalam surah ini yang kita nak bicarakan pada hari ini, surah Taha, memamparkan kepada kita tentang kisah kepulangan Nabi Musa alaihissalam ke tanah airnya sendiri, untuk bertemu dengan keluarganya, untuk bertemu dengan kaumnya, dan untuk berdakwah kepada Firaun tuan-tuan. Jadi inilah kepulangan Nabi Musa. Said Qutb di dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, dia telah melahirkan pandangan yang amat menarik tuan-tuan tentang kisah kepulangan Nabi Musa alaihissalam ini. Ini babak pertama Nabi Musa. Jadi dalam surah ini, dalam surah Taha ini berkisah tentang kisah kepulangan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata Said Qutb, setiap daripada kita tuan-tuan ada ikatan yang sangat kuat dengan tempat asal. Siapa yang tak rindu dengan tempat asal? Saya pun tuan-tuan ada bertugas dengan Mara ni dah hampir 25 tahun dah, dekat dengan Pencing dah. Minta balik ke Terengganu tak dapat. Pernah bertugas tuan-tuan dekat Perak, MRSN Kuching, Kolej Mara Banting, Kolej Mara Petaling Jaya, akhirnya IKN dekat sini. Minta lagi ni, minta balik ke Terengganu tak dapat. Jadi demikianlah Nabi Musa. Rindu dia kepada keluarga dia, rindu kepada tanah air dia. Itu adalah sifat tabi'i. Jadi kisah kepulangan Nabi Musa ke tanah air ini kerana tanggungjawab dia, bukan semata-mata kerana rindu kepada mak dia, kepada keluarga dia, tapi tanggungjawab nak selamatkan bangsa dia yang ditindas oleh Bani Israel, tanggungjawab dia untuk berhadapan dengan Firaun. Jadi tuan-tuan, inilah kisah kepulangan seorang da'i, kata Said Qutb. Hati naluri seorang da'i, dia akan memberi keutamaan kepada dakwahnya lebih daripada dirinya sendiri. Di mana sahaja dia berada tuan-tuan, seorang da'i tadi dia akan berdakwah. Dia akan berdakwah atas kepada dirinya sendiri, kepada keluarga dia, bagaimana dia mendidik ahli keluarga dia. Dan akhirnya dia bercita-cita untuk mendidik ahli keluarganya, mak dia dan bangsa dia sendiri. Inilah ikatan yang menarik perhatian Nabi Musa untuk pulang tuan-tuan. Setelah 10 tahun merantau, duduk di luar, walaupun dibimbing, ditarbiah oleh Nabi Shu'aib. Bahkan Nabi Shu'aib dia mengenakan syarat, kamu nak duduk, kamu nak kahwin dengan anak aku tawarkan anak dara aku ni seorang ni. Dia ada 2 orang anak dara kan. Apabila Nabi Musa alaihissalam sampai ke Madian tu, dia duduk di bawah pokok, merenung nasib dia. Dia kata mendung aja nak hujan ni. Maksudnya masa depan dia gelap lah. Masa depan dia gelap. Dalam keadaan dia termenung, tak, dia dah dekat dengan maghrib. Malam ni nak tidur ke mana lah, aku dah semalam 2-3 malam dah duduk tidur dah di bawah pokok. Malam ni tak tahulah nasib aku. Tapi tengok satu kumpulan manusia sedang berebut-rebut untuk mendapatkan air bagi ternakan mereka. Waktu nak malam dah tuan-tuan, nak bagi minum air binatang, lepas tu nak masuk dalam kandang lah binatang tadi. Tiba-tiba ada 2 orang wanita bersama dengan kambing, bersama dengan lembunya, tunggu jauh tapi dekat sikitlah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tergerak hatinya mendekati anak dara 2 orang tadi bersama dengan ternakan. Kenapa kamu duduk dekat sini? Kenapa kamu tidak bagi minum air lembu kambing kamu? Dah dekat maghrib dah ni. Dia kata inilah setiap hari
kami lakukan, kami tidak akan berebut-rebut. Tengok sifat melalui seorang anak Nabi yang dididik tuan-tuan, bukannya jenis jenis apa? Jenis gedik-gedik tuan-tuan. Jadi Nabi Musa menawarkan dirinya tuan-tuan untuk mendapatkan air. Berebut-rebut dengan orang lain juga. Mari timba, dia kata. Dia karanya air, dia letaknya tuan-tuan di dalam bekas. Berebut-rebut lah. Jadi wanita tak sesuai lah nak berebut-rebut. Jadi sehinggalah dapat balik awal. Jadi Nabi Syuaib pun terkejut lah. Kenapa hari ini balik awal? Biasanya maghrib baru balik. Dia kata kami telah ditolong oleh seorang lelaki. Siapa lelaki tersebut? Maka Nabi Musa AS pun memperkenalkanlah diri. Jangan takut, dia kata. Tiba-tiba anak dara dia kata, wahai ayahanda. Wahai ayahanda, jadikanlah dia sebagai pembantu kita. Nabi Musa, Nabi Syuaib ni dah tengok dah tuan-tuan. Tengok muka, air muka Nabi Musa AS pun dah tahu ni. Ini boleh buat menantu ni. Baik ni, bagus ni. Seorang Nabi tuan-tuan, dia nampak. Dia boleh baca isi hati manusia. Orang soleh ni tuan-tuan, dia boleh baca hati manusia. Nabi sebut, takutlah kamu kepada dosa kamu apabila kamu berhadapan dengan orang yang soleh. Orang yang soleh boleh tahu tuan-tuan maksiat yang kita buat pada hari tersebut. Ini disebut dalam satu hadis tuan-tuan. Maka anak dara dia kata, ayah, dia kata boleh buat menantu ni ayah. Dah tertarik dah. Maka Nabi Syuaib pun kahwinkanlah tuan-tuan dengan salah seorang daripada anak daranya yang tua lah sikit, yang sulung, maknanya yang sulung lah, yang lebih tua sedikit. Nabi Musa kata, aku nak kahwin macam mana? Aku ni selai sepinggan, tak ada harta, tak ada apa. Tak apa, mas kahwinnya kamu berkhidmat dengan aku 8 tahun. Tapi kalau kamu dapat berkhidmat 10 tahun, alangkah baiknya. Jadi bila dah cukup 10 tahun, tuan-tuan, Nabi Musa AS menagih dia punya janji dia. Dan ketika itu Nabi Syuaib kata, aku baru nak cakap, kamu kena balik berdakwah tempat kamu pula ni. Nabi Syuaib dah nampak dah bahawa Nabi Musa ini akan dilantik. Begitulah tuan-tuan, kisah Nabi Musa AS balik daripada kepulangan Nabi Musa. Tapi adakah kepulangan Nabi Musa tadi untuk dibunuh? Tetapi kembalinya Nabi Musa bagaimana tuan-tuan? Kembali untuk dihukum sebagai seorang penjenayah. Akta untuk membunuh Nabi Musa tuan-tuan tidak pernah terpadat di dalam senarai hukuman Firaun tuan-tuan. Sedangkan dia tahu sebagai seorang lelaki keturunan Bani Israel, hidupnya tidak akan selesa. Bahkan sudah ramai yang dibunuh, bahkan yang sebaya dengan beliau pupus orang lelaki tuan-tuan, semuanya dibunuh tuan-tuan. Ataupun kepulangan dia kali ini menamatkan riwayat hidup Firaun. Ni kita nak bicara dalam akan datang. Ataupun membinasakan riwayat Firaun buat selama-lamanya, bahkan kerajaannya akan hancur buat selama-lamanya. Jadi sama-sama kita selami kisah kepulangan Nabi Musa di Mesir ini. Ini dipaparkan oleh Allah dalam ayat yang ke-9. Yang tadi kita baca tadi surah Taha tadi sampai ayat ke-8. Bermula ayat yang ke-9 kisah Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa hal ataka hadis Musa. Wahal istifham. Tidakkah kamu mengetahui tentang kisah kepulangan Nabi Musa wahai Muhammad? Tuan-tuan, kisah ayat ke-9 surah Taha ini menceritakan detik-detik kepulangan Nabi Musa yang menggamit perasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ayat ini dimulakan dengan istifham, wahal, tidakkah engkau mengetahui tentang kisah kepulangan Nabi Musa wahai Muhammad? Kenapa Allah Subhanahu wa taala cuba nak menarik perhatian Nabi kita Muhammad dan para sahabat tuan-tuan tentang kisah kepulangan dimulakan dengan ayat istifham, wahal? Sebab Nabi setiap detik, setiap saat rindu kepada tanah air dia Mekah. Nabi ketika mana keluar daripada Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ma atyabuki hadzal balad wa ahabbuki ilayya walaula anni qaumi akhraju minki ma sakantu ghairi. Alangkah baiknya negara ini, alangkah cintanya negeri ini, alangkah cantiknya negeri ini. Kalaulah kaumku tidak mengeluarkan aku daripada negeri ini, aku tidak akan keluar daripada negeri ini. Maknanya Nabi sangat cinta kepada tanah air dia. Ada manusia hari ini tuan-tuan nak hancurkan negara dia sendiri tuan-tuan. Jenis manusia apa? Sedangkan Nabi cinta kepada tanah air dia sendiri tuan-tuan.
Jadi sebab tu bayangkan jiwa Rasulullah dan para sahabat apabila turunnya ayat ini. Ini kisah ini berlaku di Madinah, tuan-tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengenang kembali tentang keindahan negaranya, negara Mekah, istimewanya negara Mekah, bukan sekadar tuan-tuan kerana adanya Masjidil Haram, kerana adanya Kaabah, tetapi itulah tanah air tempat lahirnya Nabi kita Muhammad. Siapa pun dia akan rindu kepada tanah air, walaupun kita mungkin perantau, dah duduk dekat sini, dah isteri kat sini, kahwin kat sini, takkanlah kita tak nak balik, tuan-tuan. Takkan kita tak nak rindu, tuan-tuan, nak tengok tanah air tempat di mana kita lahir dahulu. Cuba kita balik sekali-sekala, kita ingat kembali, dah ingat kepada jasa ibu bapa kita, siapalah kita tanpa mereka. Dah, inilah negeri rumah tempat aku lahir dahulu, kalau rumah tu masih ada lagi. Ya Allah, hari ini dah jadi usaha dah rumah, dah tempat berantu dah. Tak ada orang duduk. Bayangkan hati-hati mereka terpaksa berhijrah meninggalkan, tuan-tuan, negeri tempat lahirnya. Dah meninggalkan, ada di antara mereka meninggalkan isteri, ada di antara mereka meninggalkan anak-anak, ada di antara mereka meninggalkan ibu bapa. Ibu bapa mereka Islam secara senyap-senyap, mereka tak dapat berhijrah, ditahan oleh musyrikin Mekah. Bayangkan ketika itu dah berlaku beberapa siri peperangan, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq. Maknanya umat Islam di Madinah ketika itu tidak dapat balik ke Mekah, tuan-tuan, dan berhadapan dengan tentangan demi tentangan. Inilah yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad. Maka dalam perjalanan Nabi Musa AS ke tanah airnya, inilah Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kerja hidupnya sebagai seorang rasul. Di dalam perjalanan nak balik ke Mekah tu lah, ke Mekah pula dah, ke Mesir tu, tuan-tuan, Nabi Musa AS dilantik sebagai rasul. Pulangnya baginda Nabi Musa AS bukan sekadar tuntutan peribadi, bukan sekadar tuntutan jiwanya yang rindu kepada tanah airnya, rindu kepada ibu bapanya, tetapi tanggungjawabnya sangat besar hari ini. Tanggungjawabnya adalah membawa risalah, membawa amanah yang baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amanah an-nubuwah, membawa risalah an-nubuwah. Nah, berhadapan dengan Firaun. Ayat seterusnya, ayat yang ke-10. Siapa ada Al-Quran boleh buka. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ketika mana dia melihat api, dah duduk di tengah-tengah padang pasir Sinai dah ni, daripada Madian nak pergi ke Mesir, dia akan melalui semenanjung Sinai, dekat bukit tu Sinai tu. Tiba-tiba dia melihat api, berkatalah dia Nabi Musa kepada ahli keluarganya, isteri dia, dan dia baru dapat seorang anak. Dan disebut bahawa, ada riwayat menyebut bahawa Nabi Syuaib ni seorang bertanggungjawab, dia hadiahkan seorang khadam kepada Nabi Musa, sebab perjalanannya sangat bahaya, jauh, beratus-ratus kilometer, tuan-tuan. Saya ingat lebih daripada 700-800 kilometer, tuan-tuan. Maka tinggallah kamu dekat sini. Faqala li ahlihim kusu, ayat yang ke-10. Kamu tinggallah dekat sini. Kata Nabi Musa kepada ahli keluarganya, inni anastu nara, sesungguhnya aku telah melihat satu bara api, satu cahaya api. La'alli atikum minha, mudah-mudahan aku boleh bawa api kepada kamu. Jadi kenapa Nabi Musa alaihissalam ni, tuan-tuan, dia nak pergi cari api, sebab pada musim tersebut musim sejuk. Sejuk sangat, tuan-tuan, malam dah tak boleh nak berjalan dah. Jalan malam pun, tuan-tuan, kalau musim sejuk orang tak berjalan sangat, tuan-tuan. Sejuk tak boleh nak berjalan dah. Kering dah kaki, tuan-tuan. Kalau kat sana memang turun salji. Saya pernah pergi ke sana, memang turun salji. Dia dekat dengan Palestin dah. Tak boleh berjalan. Tiba-tiba mancis api dia yang selalu digunakan tidak keluarkan api. Ini tengok perancangan daripada Allah. Sebab itulah dia perlukan api untuk menghangatkan tubuh dia, isteri dia, anak dia tu, tuan-tuan. Pasang kemah tak ada api, tak boleh, tuan-tuan. Jadi sebab itulah dia nak cari api. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, ketika itu dia dah sesak nak balik ke Mesir, tuan-tuan. Dah 10 tahun tinggal dekat waktu malam pula, tuan-tuan.
la'alli atikum minha, mudah-mudahan aku boleh bawa padanya, yakni bawa api kepada kamu, biqabasin, ada sedikit api daripadanya, au ajidu 'alan nari huda, ataupun tempat di mana yang aku tengok api itu boleh orang bagi petunjuk kepada kita untuk balik ke Mesir. Disangkakan ada pengembara yang sedang memasang bara api, yang sedang memasang dua unggung api. Mungkin kita boleh tanya kepada pengembara tersebut, balik ke Mesir bila pagi besok. Sebab tabiat tuan-tuan, di padang pasir ni biasanya orang tidak akan duduk di lembah-lembah. Duduk di lembah ni sangat bahaya tuan-tuan, mari salji, mari ribut, bahaya. Jadi biasa waktu malam dia akan duduk di atas panggung, di atas bukit sedikit tuan-tuan, supaya nampak api, tak ada orang lalu lalang. Sebab biasanya orang mengembara tuan-tuan, dia akan berkumpul sama-sama. Bila tengok unggung api je, mereka pakat pergi ke sana, berkumpul dekat sana. Jadi mereka dapat tumpang sama-sama api. Begitu tuan-tuan. Jadi falamma ataha nudiya ya Musa, tiba-tiba apabila Nabi Musa pergi ke tempat api yang disangkakan api tadi adalah unggung api pengembara tuan-tuan. Falamma ataha, ketika mana Nabi Musa sampai dekat sana, nudiya, maka dengarlah suatu suara daripada langit. Ya Musa, wahai Musa. Itulah suara Allah Subhanahu wa taala. Suara Allah tuan-tuan di kaki Bukit Tursina. Kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Tursina, ada satu lembah. Sangat cantik lembah tadi tuan-tuan. Ada air kolamnya. Saya pergi sebab saya boleh gambarkan. Ada pokoknya tuan-tuan. Sedangkan di tengah-tengah pada pasir tu, dekat kaki bukit tu ada lembah. Ada wadinya tuan-tuan, ada pokoknya. Situlah tempat Nabi Musa diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan daripada Allah? Innani ana rabbuka. Sesungguhnya akulah Tuhan kamu, hai Musa. Fakhla, maka tanggalkanlah na'laika, akan kasut kamu. Akulah Tuhan kamu, tanggalkanlah kasut kamu. Kenapa suruh tanggalkan kasut ni? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kerana sesungguhnya kamu berada di lembah muqaddasi tuwa, lembah yang suci. Itu dia. Kita nak masuk masjid pun tak boleh pakai kasut. Jadi termasuklah berada dekat situ sebagai adab dengan Allah. Sebab Allah nak turunkan wahyu, nak lantik Nabi Musa ni sebagai Rasul, kena beradab. Antaranya adalah berlutut, duduk, tak boleh berdiri. Kemudian tanggalkan kasut. Jadi Nabi Musa ikut semua arahan tersebut. Jadi lembah yang suci ni, kita azan dulu insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Muqaddasi tuwa ni maksud lembah yang suci lah. Jadi lembah yang suci, negara yang suci, bumi yang suci di atas muka bumi ini hanya 4 sahaja disebut dalam Al-Quran. Saya dalam ceramah Palestin kan, saya selalu ulang, saya selalu sebut. Yang pertamanya adalah Syria, negara yang suci, yang negara para anbiya. Yang kedua Palestin. Yang ketiganya adalah Mesir. Ini Mesir lah. Sekarang ni Semenanjung Sinai itu adalah Mesir, pernah ditakluk oleh Israel masa perang Oktober 1971, tapi dapat balik kepada Mesir sampai ke hari ini. Yang keempatnya adalah Mekah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. 3 buah dah. Wa hadzal baladil amin, 4 buah negara. At-Tin Allah kiaskan dengan Syria. Kenapa Allah kiaskan buah tin dengan bumi Syria? Sebab tin ini buah syurga, makanan ahli syurga dan makanan daya manusia terbaik di dunia. Allah kiaskan dengan negeri para anbiya, negeri Syria. Nabi yang terakhir yang Allah utuskan adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau kita pergi ke Masjid Umawi hari ini, ada makam Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, ada makam Nabi Ilyas tuan-tuan di Masjid Umawi tu. Asal Masjid Umawi tu gereja, tapi telah dibeli oleh kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Marwan bin Abdul Malik, kemudian ditukarkan kepada masjid sampai ke hari ini. Nabi Yahya, bukan Nabi Ilyas, Nabi Yahya. Nabi Yahya ni disebut di dalam agama Kristian sebagai apa? Sebagai apa tak ingat, dalam Kristian dia panggil John of Baptist. Dia panggil John of the Baptist. John, Nabi Yahya lah. Kemudian tuan-tuan, banyak Nabi yang diutuskan oleh Allah di bumi Syria, sehingga makam Nabi Yahya pun masih ada lagi. Makam Nabi yang lain itu memang banyak lagi lah, tapi Nabi Yahya yang terkenal. Nabi Isa, Nabi yang terakhir, Nabi Ulul Azmi. Kemudian waz-zaitun, Allah bersumpah dengan zaitun. Samalah, pokok zaitun tu pokok syurga, makanan ahli syurga, daya pemakanan manusia terbaik di dunia. Allah kiaskan dengan Palestin. Allah utuskan Nabi yang paling ramai, lebih ramai daripada negara Syria. Nabi yang terakhirnya juga adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ulul Azmi. Wa-tini waz-zaitun wa turi sinin. Wa turi sinin inilah Bukit Tursina ni, tempat Nabi Musa ni bermunajat dengan Allah, tempat di mana Allah panggil Nabi Musa. Falamma ataha nudiya ya Musa. Apabila dia datang ke tempat api tersebut, nudiya ya Musa, tiba-tiba ada panggilan daripada Allah, daripada langit. Ya Musa, wahai Musa, innani ana rabbuka, sesungguhnya akulah Tuhan kamu. Innani ana rabbuk, sesungguhnya akulah Tuhanmu. Fakhla'na alaik, maka tanggalkanlah kasut kamu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi ayat ini tuan-tuan berlaku di Bukit Tursina, di lembah ataupun di wadi ataupun di pangkal Bukit Tursina. Itu dia tuan-tuan. Dan wahazal baladil amin, dan negeri yang keempatnya adalah negeri Mekah. Allah utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anakhtarutuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih kamu pada hari ini wahai Nabi Musa. Tengok, Allah secara direct menyatakan kepada Nabi Musa, wa anakhtarutuka, sesungguhnya aku telah memilih kamu di kalangan seluruh manusia. Ketika itu pilih kamu di kalangan seluruh manusia. Ini istimewa Nabi Musa. Fastami', dengar baik-baik. Begitulah adab kita dengan guru kita. Bila guru bercakap, jangan bercakap dekat belakang. Sama-sama bercakap, mari kat depan ni. Nak bercakap sangat. Jadi begitulah Nabi Musa alaihissalam. Dia minta supaya mendengar apa hendak disampaikan oleh Allah. Lima yuha, terhadap apa yang aku nak wahyukan. Kemudian tuan-tuan, ayat seterusnya yang menarik tuan-tuan. Sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ini, cuba kita tengok intisari dakwah ataupun intisari dia punya wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Musa. 3 perkara inilah menjadi dasar kepada seluruh
Bukan sahaja Nabi Musa, 3 ayat ni, tiga dasar dakwah ni, bahkan Nabi Ibrahim, bahkan Nabi kita Muhammad, bahkan Nabi-Nabi terdahulu pun 3 dasar ni. Apa dia 3 asas? 3 dasar tu. 3 asas ni tuan-tuan. Ada yang disebut oleh Said Qutb, dia kata asasur risalatullah al-wahidah. Asas risalah Allah di atas muka bumi kepada para anbiya ni satu je. Satu tu apa dia tuan-tuan? 3 perkara inilah. Yang pertama, al-i'tiqad bi wahdaniyatillah. Mestilah beriktikad dengan keesaan Allah, dengan keesaan Allah, yakni la ilaha illallah. Semua para nabi mengajak manusia supaya mengesakan Allah dengan tauhid uluhiyah, iaitu la ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tengok perkataan la ilaha illallah. Bukankah Nabi juga mengajar kita supaya kembali kepada kalimah la ilaha illallah? Tak. Semua Nabi tuan-tuan. Yang kedua, tawajjuh bil ibadah. Fokus kepada ibadat kita. Jangan kita buat ibadat selain daripada Allah. Ada orang tuan-tuan, dia buat ibadat untuk kubur. Dia buat ibadat tuan-tuan untuk benda yang lain, untuk fahaman-fahaman yang sesat. Kita ibadat kita hanya kepada Allah. Yang ketiga, wal iman bisaah, beriman dengan hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan 3 asas, 3 asas ataupun 3 dasar risalah Allah di atas muka bumi ini kepada para anbiya. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 surah At-Taha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Dua dah. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri. Yang keduanya, ibadat kita, sembahyang dan seumpamanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai tanda ingat perhambaan kita bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, yakni beriman dengan hari akhirat. Sesungguhnya kiamat itu akan pasti datang dan hampir-hampir aku menyembunyikannya. Kenapa Allah menyebut akadu, hampir-hampir? Sebab ada banyak tanda-tanda kiamat yang Allah tidak sembunyikan kepada kita. Takkan kita tak ambil pengajaran lagi tuan-tuan? Antaranya wabak ni lah. Nabi sebut di akhir zaman nanti banyak berlakunya wabak sebelum berlakunya kiamat. Itu jaza, untuk memberi balasan kullu nafsin bima tas'a, terhadap apa yang kamu usahakan. Itulah 3 risalah tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada setiap para anbiya. Itulah risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Apa dia? Mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Yang kedua, wa aqimis salata li zikri. Tunaikanlah sembahyang sebagai tanda kamu ni hamba aku, sebagai tanda ingat aku, tanda ingat kamu kepada aku. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita kena sembahyang. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Yang ketiga, beriman dengan hari kiamat. Tuan-tuan, akhir sekali ayat yang ke-16 Allah memberi peringatan, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka jangan sekali-kali kamu dipesongkan oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikut hawa nafsu, yang menyebabkan kamu akan jadi binasa. Jadi kalau kita nak bahas tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah ni sangat panjang tuan-tuan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dengan taukid. Allah innani tu, kalau kita belajar bahasa Arab, di dalam tafsir Al-Munir ni sangat cantik untuk kita lihat, sebab dia banyak bahas dari sudut lughawiyah, dari sudut balaghah. Sebagai contohnya dalam ayat ini Tuhan bersumpah, innani, inna tu dah taukid. Kemudian adawatul qasam, dia adalah ayat untuk bersumpah. Kemudian Allah sebut innani ana pula, sesungguhnya aku. Nak menunjukkan bahawa tauhid yang paling tinggi yang perlu kita jaga dalam hidup kita ni tauhid uluhiyah. Nak menegaskan tentang keesaan Allah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling tinggi tuan-tuan. La ilaha illallah tu ada penafian, ada isbat. La ilaha, tidak ada Tuhan.
itu adalah penafian. Tidak ada Tuhan illallah, isbat hanya Allah sahaja yang perlu kita abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi sebelum kita mengakhirinya, saya nak bawa sedikit tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Baginda telah ditemukan dengan cahaya dan dianugerahkan dengan bukti-bukti mukjizat sebagai hujah, sebagai penguat kepada risalah nubuah. Risalah yang dibawa ke mahkamah untuk dihukum. Itulah perasaan Nabi Musa ketika mana dia nak balik, tuan-tuan, nak balik ke Mesir itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi pula tanggungjawab kepada beliau, tanggungjawab risalah Islam ni untuk berhadapan dengan Firaun. Jadi bayangkan ketika itu, tuan-tuan, apa fikiran Nabi Musa ketika itu. Berkecamuk, tuan-tuan, dahlah dalam keadaan bimbang. Nah, siapa tak bimbang di tengah-tengah padang pasir, dia seorang ketika itu, tuan-tuan. Isteri dia tinggalkan jauh tu, tak nampak dah isteri dia tu. Dengan pembantu dia, dengan anak dia, tiba-tiba di tengah-tengah padang pasir di kaki bukit Tursina tu ada suara yang memanggil. Iblis ko, syaitan ko, apa benda jin ko, penghuni lembah ni ko, tiba-tiba memanggil beliau. Dah. Tetapi bila disebut innani anallah, dah, ketika itu legalah Nabi Musa alaihissalam. Dah. Lepas tu turunlah, tuan-tuan, risalah. Itu risalah yang kita sebut tadi, beriman pada Allah, beriman kepada hari akhirat, ibadat pada Allah. Lepas tu Allah nak bagi keyakinan kepada Nabi Musa, diberinya mukjizat. Masa tu juga Allah Subhanahu wa taala bagi mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Mukjizat tadi, tuan-tuan, adalah untuk menguatkan hujah kenabian. Bukannya mukjizat tadi untuk memenangkan dakwah, tuan-tuan. Kalaulah mukjizat untuk memenangkan dakwah, Nabi dah lama dah menang berjuang, tuan-tuan. Tetapi kenapa Nabi kalah dalam peperangan Uhud sehingga Nabi hampir terbunuh? Nabi tidak pernah menggunakan mukjizat untuk kemenangan. Sebab itulah jangan kita harap mukjizat Tuhan datang nak menang, nak mengetah, nak negara Islam tanpa perjuangan. Kena berjuang, tuan-tuan. Kena berjuang. Tak ada, tuan-tuan, kemenangan tanpa perjuangan. Nabi pun berjuang 23 tahun, tuan-tuan. Jadi Nabi, mukjizat dia terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran hanya untuk membenarkan wahyu Allah, membenarkan ajaran Islam, bukan untuk memenangkan perjuangan. Jadi walaupun sudah ada mukjizat, tetapi Nabi Musa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhirkan 2-3 ayat ni untuk akhir kuliah kita. Apakah dia mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Diceritakan dalam ayat 17, ayat 18, 19, 20, 21, 22, 23. Secara ringkas, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Tengok bagaimana selepas Allah bagi wahyu pada Nabi Musa, tengok Allah nak tarik perhatian Nabi Musa. Dalam keadaan Nabi Musa ketakutan ni, dah berdebar-debar tak habis lagi, dah suara yang sangat hebat. Kemudian bagi pula risalah. Allah cuba nak tarik perhatian Nabi Musa dengan bertanya, apa di tangan kanan kamu, hai Nabi Musa? Takkan Tuhan tak tahu Nabi Musa pegang apa benda? Tongkat. Tapi itulah orang kata mujamalah. Mujamalah ni maksudnya, tuan-tuan, kita nak tarik perhatian orang. Bawa apa kat tangan tu? Padahal kita tengok dah bawa ambil. Itu cara, kaedah kita nak mendekati dia. Sebab Tuhan nak cerita mukjizat. Qala hiya asaya. Dia adalah tongkat, jawab Nabi Musa. Nabi tanya, apa di tangan kamu? Nabi Musa jawab, tongkat. Allah tak minta tanya kegunaan tongkat. Tapi cuba tengok pula, tuan-tuan, bagaimana Nabi Musa tadi, tuan-tuan, dah hilang dah berdebar-debar dia, tuan-tuan, dicerita kegunaan tongkat dia. Jadi sebab itulah kadang-kadang, tuan-tuan, bila orang tanya suatu soalan, jangan kita jawab sepatah je. Ini tanya sepatah, jawab sepatah. Kenalah jawab 2-3 patah untuk ceria. Tengok Nabi Musa bagaimana dia nak, tuan-tuan, hilang dah perasaan kagum dia, perasaan berdebar-debar dia. Qaliya asaya atawakka'u 'alaiha. Dia adalah tongkat. Di mana dengan tongkat aku bertongkat untuk menguatkan diriku, dia kata. Wa hasyu 'ala ghanami, dengan tongkat untuk aku menghalau binatang, ternakan aku, kambing aku. Diriwayatkan bahawa Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan, dihadiahkan satu bilangan lembu dan juga kambing-kambing untuk dibawa balik ke Mesir. Itulah harta
yang diberikan oleh Nabi Syuaib tuan-tuan sebagai balasan berkhidmat dengan Nabi Syuaib selama 10 tahun tuan-tuan. Dengan tongkat itulah dia dapat tarik dia punya dahan-dahan pokok untuk bagi kepada kambing-kambing. Waliya fiha ma'aribul ukhra, padanya ada manfaat-manfaat yang lain. Ketika itu Nabi Musa tak tergambar tuan-tuan. Tongkat yang dia pegang itu suatu hari nanti akan menyelamatkan dia dan Bani Israel daripada dibunuh oleh Firaun. Itulah tongkat yang akan membelah laut. Ketika itu Allah senyum tuan-tuan apabila mendengar jawapan daripada Nabi Musa, bahawa Nabi Musa berkata waliya fiha ma'aribul ukhra, padanya ada manfaat yang lain. Qala alqiha ya Musa, hai Musa, campakkanlah tongkat kamu itu hai Musa. Fa alqaha, tiba-tiba Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya. Fa iza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba secara automatik tongkatnya telah menjadi ular yang berbelit-belit, yang apa kata apa? Ular yang inilah yang bergerak-bergerak. Ular betul tuan-tuan, bukan mainan sihir. Ular betul yang sangat besar, yang sangat menakutkan. Ni tuan-tuan. Maknanya bukan pertama kali Nabi Musa ni tuan-tuan menunjukkan dia punya mukjizat dia kepada Firaun ketika mana berdakwah kepada Firaun dalam ayat-ayat seterusnya. Tapi ketika itu Allah nak bagi keyakinan kepada Nabi Musa bahawa engkaulah Rasul, engkaulah utusan aku, engkaulah yang telah diberikan mukjizat. Jadi ketika itu ditunjukkan contoh kepada Nabi Musa ni tuan-tuan. Contohnya, qala fakhuzha, ambil balik hai Musa. Ambil balik tongkat tadi. Wala takhaf. Ketika itu Nabi Musa lari dah. Takut. Dah lah dalam kegelapan tengok ular pula. Dah suara Allah. Suara Allah. Sekali-sekala keluar tuan-tuan, tak ada manusia ketika itu. La takhaf, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula, dia akan kembali seperti mana bentuk asal yakni tongkat. Jadi dalam kitab tafsir ni dia kata nak kembalikan balik dalam bentuk yang asal tu, pegang dia punya kepala tongkat tadi. Kepala tongkat tu dah kepala dia macam ular dah tuan-tuan. Kepala tongkat kan, tongkat dia ada kepala macam ni, panjang macam ni, dia kepala macam ni. Dia lah macam dengan kepala ular dah. Jadi Nabi Musa masukkan jari dia ke dalam mulut tongkat tadi, kembalilah dia seperti mana asal, tanpa digigitnya Nabi Musa walaupun dah bertukar menjadi ular. Wadun, itu mukjizat yang pertama. Kemudian Tuhan kata, ini mukjizat aku yang kedua pula kepada kamu. Dengan mukjizat tersebut, nanti sikit lagi tuan-tuan Nabi Musa akan berhadapan dengan Firaun. Wadmun yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Masukkanlah tangan kamu ke dalam baju kamu dan kepitkanlah tangan kamu ila janahika, kepada sayap kamu. Bagaimana Allah menggunakan perkataan sayap? Janahika ni sayap burung. Nak menggambarkan itulah tuan-tuan yang akan memberi kebebasan dan kemenangan kepada Nabi Musa. Dengannya lah Nabi Musa akan dapat terbang bebas daripada Firaun, bebas daripada cengkaman Firaun. Itu gambarannya kenapa Allah menggunakan perkataan janahika, digantikannya dengan ketiak, digantikan dengan tangan. Masukkanlah tangan kanan kamu, wadmun yadaka, masukkanlah tangan kamu ila janahika, ke dalam jubah kamu, dan kepit di bawah ketiak kiri kamu. Takhruj bayda, nascaya dia akan keluar satu cahaya, kata Allah. Min ghairi su, cahaya tadi adalah cahaya betul-betul, bukan cahaya jahat, bukan cahaya penyakit sofa. Cahaya betul yang akan memukau seluruh manusia apabila melihatnya daripada tangannya. Bila keluar sahaja tengok cahaya dekat tangan Nabi Musa AS. Bukan cahaya seperti mana penyakit sofa. Sebab ketika itu ada penyakit sofa yang melanda negara Mesir tuan-tuan. Ayatan ukhra, ini adalah mukjizat yang kedua yang aku berikan kepada kamu. Linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Jadi tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, sebagai akhirnya tuan-tuan, sebelum kita berhenti semayang, ayat seterusnya tuan-tuan, ayat 24, barulah Allah kata apa? Izhab ila Firaun innahu tagha. Sekarang pergi balik ke Mesir, berhadapan dengan Firaun. Bukan sekadar kamu bukan sekadar kamu nak jumpa dengan mak bapak kamu aja.
dengan Harun sahaja saudara kamu. Harun ketika itu belum lagi nabi, tapi berjumpa dengan Firaun, berdakwah kepada Firaun, izhab ila Firaun, pergilah jumpa dengan Firaun, innahu tagha, sesungguhnya Firaun adalah seorang manusia yang taghut. Ayat seterusnya tuan-tuan, Nabi Musa diminta 7 perkara dengan Allah. Apakah 7 perkara tersebut? Dia tak minta bajet, dia tak minta tentera untuk berhadapan dengan Firaun. Apa dia minta? Itulah dia, Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Nah, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Yang keenam, wa asyrikhu fi amri. Itulah tuan-tuan 7 perkara yang Nabi Musa alaihissalam minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah memperkenankannya untuk berhadapan dengan Firaun? Kenapa Nabi Musa minta 7 perkara? Kenapa Nabi Musa tak minta tentera nak lawan dengan Firaun? Kenapa tak minta bajet berjuta-juta tuan-tuan untuk membina kekuatan untuk berhadapan dengan Firaun dan tentera-tenteranya? Kenapa diminta supaya dilapangkan dada, difasihkan lidah, minta Harun sebagai pembantu dia, dilantik sebagai seorang rasul? Dan beberapa perkara yang lain lagi. Jadi kalau ada kesempatan, insya-Allah kita boleh mengikuti cerita seterusnya di lain masa. Jadi sekadar itulah aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ma ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.